Kita ada kerja. Di luar sana orang tengah struggle nak cari kerja. Tapi kita ada kerja. Sebut dengan mulut, alhamdulillah, aku kerja di Kastam Diraja Malaysia, aku masih ada kerja. Alhamdulillah. Kedua, tanda syukur, hati memperakui siapa bagi kita kerja ni? Bukan Kastam. Tuhan yang izinkan kita dapat kerja. Orang lain tak layak ke? Malahan ada di kalangan kita ni, ada di luar sana jauh lebih layak daripada kita. Tapi rezeki kita dapat. Yang ketiga, cara bersyukur adalah tindak tanduk dan perangai melambangkan syukur. Maksudnya apa? Kerja elok. Itu juga tanda syukur. Dan yang keempat, apa dia? Yang keempat tanda syukur kata Imam Al-Ghazali, memelihara nikmat itu supaya tidak rosak. Maksudnya, jangan buat perangai sampai hilang kerja. Kan? The do and the don'ts kena jaga. Dulu betul nak kerja custom ni. Betul. Kita kerja sampai tengah malam ni. Kadang malam pun tak balik ni. Kita kerja sampai seminggu tak cuti-cuti ni. Sanggup? Sanggup. Saya dulu kerja seminggu tak balik rumah. Kerja kilang. Oh ya, betul. Confirm. Tapi bila dah kerja, anak mengagam. Anak mak mentua mengagam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Tuan Haji Muhammad Nasir bin Rahman, bahagia Puan Aspalila binti Awang Tuah Pengarah Kastam Labuan, Tuan Saufi bin Yahya Pengarah Akademi Kastam Cawangan Sabah, Tuan Muhammad Hasan bin Muhammad Ali Timbalan Pengarah Kastam Operasi Penguasaan, Tuan Aminul Izmir bin Muhammad Suhaimi Timbalan Pengarah Kastam Operasi Cukai Dalam Negeri, Tuan Muhammad Sukri bin Yusof Timbalan Pengarah Kastam Operasi dan Pematuhan. Yang dihormati Tuan Syed Patra Syed Awid Timbalan Pengarah Kastam Operasi Penguatan Teknik, Puan Dr. Trisha Nusius Abdullah Penolong Kanan Pengarah Kastam Khidmat Pengurusan Semua Manusia, Presiden Persatuan Pegawai Kanan Kastam Sabah Tuan Haji Saidin bin Jalaluddin, Ketua-Ketua Kastam Daerah, Ketua-Ketua Cawangan, Presiden Kesatuan Sekerja Kastam Sabah Cik Ibrahim Bali, seluruhnya tuan-tuan dan perempuan, pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat, banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Dia nak tu kena bagi tu, dia kena tak. Jadi maknanya nak bagi cakap tu berkias, kias fansuri kan. Ada hikmah. Hidup kita ni macam tu lah. Hidup kita ni macam tu lah. Saya pun berasa seronok sangat kan, sebab jarang dapat hadiah awal sebelum ceramah. Rasa nak balik dah tadi. Tak jadi ke ceramah ni kita kan. Tapi yalah kan, mudah. Sebab Tuan Penolong Ketua Pengarah Kastam dah bajet-bajet, lepas ni dia tak ada masa dengan saya dah. Sebab lepas ni saya akan diserbu untuk sesi bergambar. Jadi hadiah dah bagi, saya siap dah, senang kan. Jadi apapun tuan-tuan dan puan sekalian, hari ni kita bercerita soal
integriti. Saya seronok dari awal tadi, saya seronok dah. Tahniah lah kepada Tuan Penolong Ketua Pengarah kerana mempunyai satu penerapan nilai yang paling simple, yang mana memang mendalam dan juga memang telah terbukti berkesan sebenarnya. Sihat rohani, sihatlah jasmani. Kan? Tadi kami sempatlah bincang tadi, kan? Kadang-kadang nampak badan sihat, jasmani sihat, tapi kalau rohani tak sihat, merayau lah. Merayau. Badan dekat sini, tapi kepala ni ingat di Kelantan, kan? Kadang badannya di sini, tapi ingat kat Sungai Petani. Tadilah adalah orang tertentu, kan? Jadi sebenarnya dua-dua penting. Itu sebabnya hari ni bila kita cerita tentang custom, memang terlibat dengan hasil yang disebutkan kejayaan custom mendapatkan hasil pulangan kepada negara paling tinggi dalam sejarah pedoman custom. So kenapa? Semuanya duit. Duit bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Betul lah katanya tadi, kan? Kita macam mana pun hidup kita ni, yalah, walaupun custom dapat hasil yang tinggi, tidak bermakna pegawai custom kaya. Jadi sangat membahayalah. Sebab custom ni juga terdedah. Itu sebab isu integriti ni terdedah pada semua sektor kerajaan. Jadi isu integriti ni apa? Kenapa? Dalam pengurusan kewangan ni mustahak kita menguruskan keuangan kita. Ramai orang gagal dalam hidup, salah satu puncanya ada kegagalan dalam pengurusan kewangan. Rumah tangga boleh jadi masalah disebabkan oleh pengurusan keuangan. Masjid pun boleh masalah pentadbiran disebabkan pengurusan keuangan. Sekolah pun jadi masalah sebab pengurusan keuangan. Penceramah pun menjadi masalah kalau pengurusan keuangan. Saya tadi tak tahu pun bayar berapa tu, tahu nampak envelope tadi. Tapi bukannya isu berapa banyak, tapi bagaimana cara ia diuruskan. Itu sebenarnya. Jadi nak menguruskan tu, yang pentingnya dalam diri kita. Itu sebab kalau bagi RM1,000 pada setiap staff, pada setiap anggota, ada orang akan dapat menguruskannya sehingga boleh dimanfaatkan selama 10 bulan. RM1,000 tu. Tapi ada orang tak sampai pun 2 jam, dah habis RM1,000 tu. Sebab pengurusan kewangan. Apapun, nilai-nilai yang baik perlu ada dalam diri dan dia membabitkan integriti. Jadi, kenalah ada ilmu. Itu sebab panggil penceramah ni. Kan? Panggil penceramah ni sebab ilmu, perkongsian. Nabi kata, pada yang bukan Islam pun boleh ambil kebaikan daripada apa yang Prophet Muhammad sebut. Dia kata, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Kan? Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi kita belajar. Bak kata orang, kan, kadang dulu kan orang marah. Saya ingat lagi dulu waktu mula-mula kerajaan nak perkenalkan GST dulu. Saya ingat lagi. Heboh, antara yang pening kepala custom lah. Nak explain sana. Masa tu saya ingat lagi, satu penerangan datang. Waktu saya masih kepada kerajaan, masa tu saya pengarah undang-undang. Jadi kesilapan, maaf lah saya cakap, kesilapan masa tu terlampau nak bagi penerangan sangat. Kesilapannya. Semua habis, round, sudahnya, harga tali lagi mahal daripada lembu. Penerangan tu kos lagi tinggi daripada apa yang kita dapat. So soalan saya pertama senangnya saya kata, GST ni bagus tak? Bagus. Untuk apa? Untuk pulangkan hasil kerajaan supaya tidak ditipu ni. So, tak payahlah explain, buat aje lah. Selama ni naik minyak pun tak pernah cerita, tiba-tiba naik je. Apa pasal sibuk nak cerita? Macam lebih kurang macam mana? Analogi nak bagi faham. Nak bagi faham kan? Jalan tu, okey, selamat. Dulu ada penunggu, tapi dah tak ada dah. Dululah, dia memang ada berlembaga satu. Selalu mengacau situ. Sekarang dah tak ada. Daripada tak takut tadi, langsung takut. Faham tak? Patutnya dah baik dah, sudah jalan je, macam tu je. Tapi terlampau banyak, akhirnya dipolitikkan, akhirnya apa? Sudahnya kejap-kejap GST, kejap-kejap SST, sudahnya sama. Yang teruk custom juga. Itu sebenarnya. Penyawak awam ni macam mana pun, kena lenyek teruk, kena melenyek teruk, kena lenyek pun teruk. Kita akan menjalankan penguasaan. Walau apa pun terjadi, demi negara. Ini amanah yang perlu dilaksanakan.
Sekali tengok rumah yang pergi tu dah kena-kena dengan menteri. Dah penolong tu marah kena jawab. Kan? Ya tuan. Saya pernah dulu bekerja. Saya sebagai pengarah undang-undang nak terlibat dengan operasi penguasaan. Betul, confirm nak runtuh ni. Bos punya marah dalam mesyuarat, pastikan hari ni runtuhkan, apa kau takut? Dan dia tak ikut peraturan, pergi runtuhkan. Saya banyak, baik, bila nak runtuhkan? Hari ni pukul apa? Petang ni pukul 5. Okey, pastikan. Punya garang bos dalam mesyuarat. Petang tu budak-budak saya, penguasa semua dah nak pergi runtuh dah. Bos, sana bos, confirm runtuh ni. Gerak hati saya kata, bagilah notis akhir. Bagi notis akhir, kalau dia tak runtuhkan, esok kita runtuhkan. At least bagi nilai manusia sikit lah, kemanusiaan. Ramai-ramai dia orang ni yang nak berniaga haram ni, ramai-ramai jumpa menteri. Dan menteri tu pula telefon bos saya. Dan bos saya telefon saya. Adakah kita nak runtuhkan ni gara-gara berniaga? Dia yang suruh tadi dalam mesyuarat garang tadi. Jadi saya kata, iyalah bos, kan kita dalam mesyuarat pagi tadi. Habis nak cakap macam mana ni? Tak ada, kita bagi notis saja, minta dia ambil tindakan, kata. Itulah antaranya cabaran kita jadi kuasa penyawat awam ni. Pakai baju, asyad baju bush jacket, paku sampai ke lengan. Kalau boleh, kalau sepanjang setahun pertama bekerja, siapa yang baru tahun pertama bekerja? Tidur pun kena pakai uniform. Biar dia menjiwai semangat custom tu. Kan? Ini kadang-kadang belum apa-apa lagi dah pakai tie. Keluar pakai baju biasa. Kena bangga pakai ni. Saya dulu pakai baju penguasa, saya pakai. Bila saya kata, bila saya pakai, takkan budak-budak saya tak boleh pakai. Balik pada bab integriti. Integriti ni apa sebenarnya? Integriti ni apa? Integriti ni biasanya penceramah tanya memang dia jawab balik lah. Jangan risau. Integriti ni merupakan semua benda-benda baik. Semua benda-benda baik itu adalah integriti. Kalau tengok dalam kamus Oxford, dia beritahu apa? Oxford Dictionary beritahu the state of being whole and undivided. Bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Itu adalah merupakan integriti. Dan hari ni semua datang ni bukannya tak berintegriti, sekadar untuk memantapkan pengetahuan kita. Kan? Dah tahu dah integriti tu apa, lebih kurang dah tahu lah. Cuma jangan silap, sebab kebanyakan orang ingat integriti ni rasuah. Tak, dia bukan isu rasuah saja. Semua benda-benda baik itu adalah integriti. Kalau tak baik, tidak berintegriti. Cara bercakap, pemakaiannya, datang kerjanya, on time, kan? Bermesyuarat, berbincang, semua benda-benda baik itu merupakan integriti. Dan rupa-rupanya Nabi ada sebut, Nabi Muhammad ada sebut, Prophet Muhammad beritahu apa? Tuhan sangat suka hambanya jika melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan keadaan baik, teliti dan sempurna. Itu integriti. Baik, teliti, sempurna. Bukan cincai-cincai. Bukannya janji siap. Bukannya asbol. Asal boleh. Tak, dia mesti buat dengan yang terbaik. Kan? Ini serbu, zrap. Okey, mana barang yang dirampas? Oh, nanti senarai kita keluarkan. Mana boleh macam tu? Prosedurnya tak betul. Mestilah senarai panjang ni yang kita ambil tu dah siap dulu, bagi dia sign, baru boleh bawa balik ke pejabat. Dekat tempat kita simpan. Kan? Macam-macam lah kan. Prosedur, SOP tu semua kita kena ikut. Itu adalah integriti. Dan kalau kita tengok dalam bab integriti ni, sebenarnya melibatkan apa? Melibatkan diri kita, perilaku kita, peribadi kita, perangai kita. Semua tu terbabit. Kata Imam Malik, nak berjaya dalam dunia ini, nak berjaya di dunia dan di akhirat, ada 4 perkara kena ada. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Nak berjaya dunia akhirat, 4 ni kena ada. Kenderaan yang tangkas, bukan kenderaan rasmi custom. Bukan yang kita punya 4-wheel tu, bukan. Kenderaan yang tangkas maksudnya akal fikiran yang cerdas. Akal ni yang bawa kita ke mana-mana. Jadi perkara ni apa kita nak buat? Ni section apa nak pakai? Ni akta mana yang boleh sesuai kita gunakan untuk kita ambil tindakan pada seseorang?
Kalau jadi satu perkara ni, apa kita nak buat? Jadi perkara ni, apa kita nak buat? Saya yakin dengan kematangan kastam yang telah berpuluh tahun berada di bumi Malaysia ini, maka dia dah tahu dah dengan detail dah apa yang sepatutnya dia lakukan. Dan dia tahu dah mana bawah bidang kuasa dia, mana yang bukan bidang kuasa dia, dah tahu dah. So, mesti akal fikiran itu yang tahu. Contohlah kalau sakit, tahu dia nak pergi hospital, pergi klinik, atau sapu minyak, makan ubat. Bukannya sakit di bantai tidur. Tidur je. Kan? Bukan semua sakit boleh selesaikan tidur. Kan? Lapar, dia tahu nak cari makan. Maka akal ni akan pandu. Kan? Akal fikiran cerdas. Rumah yang lapang. Apa maksud rumah yang lapang? Kenapa ada rumah yang lapang? Apa maksud rumah yang lapang? Bukan rumah banglo. Bukan rumah kediaman rasmi penolong ketua pengarah. Bukan. Bukan. Tapi maksud rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Sabar. Kalau tak sabar, ramai dah penyuka kastam ni bunuh orang dekat luar. Orang yang rebel, orang yang melawan, orang yang tak beradab, ramai kat luar sana. Menganggap penyuka awam ni macam hamba dia. Sedangkan kita ni menjalankan tugas. Ketiga, pakaian yang cantik. Ini yang kita cerita dah ini. Ayat itu, akhlak yang baik. Itu pakaian kita sebenarnya. Akhlak yang baik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi, bermaksud ilmu pengetahuan yang tinggi. Dan ada satu kata-kata ahli falsafah yang berkait dengan apa yang dibacakan, apa yang saya sebutkan tentang Imam Malik sebutkan tadi. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Sekali lagi akhlak jadi cerita. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasan diri bagus. Terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu sebabnya kita dalam bekerja, akhlak yang baik salah satunya adalah menghargai. Kenapa orang jadi tak appreciate kerja dia? Sehingga dia jadi tak integriti. Apakah ciri-ciri orang bersyukur? Ada 4 ciri orang bersyukur. 4 ciri orang yang bersyukur, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, dengan mulut sebut Alhamdulillah aku ada kerja. Kita duduk dalam dewan ni, buktinya apa? Buktinya kita ada kerja. Di Bandar KK ni, berapa ramai budak bawa file folder, Kulu Kili masuk satu pasar raya, masuk satu pejabat tu pejabat, cari kerja pun tak ada. Kita duduk dalam ni makna ada kerja. Dan itu sebabnya hari inilah yang paling menyeronokkan buat pegawai-pegawai kastam di KK ni, di Sabah ni, hari ni paling seronok hari ni sebab dapat dengar ceramah Samsul Debat pagi ni, sebab tak payah kerja. Ya, sabarlah aku mengaku pula tu. Maknanya pagi ni tak payah kerja, dia katakan. Kan tak ada lagu awal je. Kita ada kerja. Di luar sana orang tengah struggle nak cari kerja. Tapi kita ada kerja. Sebut dengan mulut, alhamdulillah, aku kerja di kastam di Raja Malaysia, aku masih ada kerja. Alhamdulillah. Kedua, tanda syukur, hati memperakui siapa bagi kita kerja ni. Bukan kastam, Tuhan yang izinkan kita dapat kerja. Orang lain tak layak ke? Malahan ada di kalangan kita ni, ada di luar sana jauh lebih layak daripada kita. Tapi rezeki kita dapat. Yang ketiga, cara bersyukur adalah tindak tanduk dan perangai melambangkan syukur. Maksudnya apa? Kerja elok. Itu juga tanda syukur. Dan yang keempat, apa dia? Yang keempat tanda syukur, kata Imam Al-Ghazali, memelihara nikmat itu supaya tidak rosak. Maksudnya jangan buat perangai sampai hilang kerja. Kan? The do and the don'ts kena jaga. Dulu betul nak kerja kastam ni. Betul, kita kerja sampai tengah malam ni. Kadang malam pun tak balik ni. Kita kerja sampai seminggu tak cuti-cuti ni. Sanggup? Sanggup. Saya dulu kerja seminggu tak balik rumah. Kerja kilang. Oh ya, betul. Confirm. Tapi bila dah kerja, anak mengagam, anak mak mentua mengagam,
Laki kau lah, payah sangat faham. Kan? Ada masalah ni lah, masalah itulah, inilah. Ada je alasan. Tanyalah bagian HR. Dia boleh kesan tu. Menurut kajian dalam sektor kerajaan ni, umur 35 ke 45 tahun paling banyak problem MC cuti yang tak berkenaan. Paling ramai. Tengoklah bagian HR. Betul ke tak betul? Samsul Bajab. Ada je alasan. Kejap-kejap ni, kejap-kejap tu. Buah pinggang beralih. Demam berpanjangan. Banjir besar. Kan? Yang seorang pula kejap-kejap meninggal. Jajak meninggal. Bapa meninggal, mak meninggal, adik meninggal, ni meninggal. Sudahnya bagian HR keluarkan report memang tragis betul ni. Sebab apa? Dialah satu-satunya waris yang tinggal untuk keluarga tu. Kita mungkin tak perasan pattern tu. Kita ingat kita ni dari kalangan ramai, bos tak perasan. Bos perasan. Itulah deria ketujuh yang Tuhan bagi dekat bos. Saya masa jadi pengarah dulu, entah kenapa, setiap kali sebelum saya pergi meeting, saya gemar cakap dengan driver saya, weh, kita berhenti dulu, minum dulu. Minum mana? Berhentilah situ. Mesti saya jumpa penguasa saya. Tak tahu kenapa. Tempat yang saya pilih, mesti penguasa saya ada yang tengah minum kat sana. Pilihlah mana kedai pun. Tak tahu kenapa. Saya yakin bos-bos pun selalu jumpanya. Dan bila saya masuk, Assalamualaikum. Bos, kita dah sudah dah. Air penuh lagi ni. Kan? Itulah dia. Kalau kita berintegriti, tak payah bangun, relax. Minum macam biasa. Bos, minum je bos. Baru nak minum bos. Tak apa, minum. Silap bos tolong bayar. Ya, tak ada, betul cakap tadi. Kenapa kita buat benda-benda baik? Syukur. Tapi kenapa manusia tak bersyukur? Kenapa manusia tak bersyukur? Dalam agensi custom ni, kadang-kadang orang tak bersyukur sebab apa? Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kenapa dia naik pangkat lah? Boleh pula Syed Petra ni naik pangkat. Contoh. Kan? Saya yakin tak ada yang pertikaikan saya. Sibuk tengok orang. Sedangkan kita walaupun tak naik pangkat, kita dah ada segala-galanya. Jangan lupalah korang masa minta kerja dulu cakap apa? Aku dapat kerja jadilah aku tak nak apa dah. Janji dapat kerja custom. Tak kisahlah. Lepas tu bila dapat kau sibuk nak naik pangkat. Pasal? Kalau dapat rezeki, tak dapat jangan dengki. Tu je. Tahniah diucapkan. Yang kedua, kenapa tak bersyukur? Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lagi susah daripada kita. Tengok lagi susah daripada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, kita lupa sehingga kita cakap, apa yang aku dapat ni sebab usaha aku. Yang apa sebab kita dapat? Sebab Tuhan izin kita dapat, baru kita dapat. Itu je sebenarnya. Kalau kita rasa macam tu, kita akan rendah diri. Wah, Tuan Rahman kita. Salah pula. Tuan Nasir Rahman. Lumayan. Wah, Tuan Nasir sekarang pangkat tinggi tak sangka lama tak jumpa pangkat tinggi. Tuan Haji Nasir pun cakap, tak adalah. Alhamdulillah, ni rezeki Allah bagi semua. Rendah diri je. Ya. Wah, Samsul Bak popular sekarang. Rakyat pilih. Tak adalah. Maknanya jangan kita membangga diri, rendah diri. Apa yang kita ada ni Tuhan bagi sementara je. Saya buang dengan Tuan Haji Nasir ni, saya tanya. Baru 8 bulan dekat sini. Sebelum ni di Kelantan. Saya tanya, lama ke nak pencen? Tak lama dah nak pencen. Allahu Akbar. Seronok. Sebab menjelang pencen, duduk di Sabah. Oh, terbaik. Duduk di Sabah. Saya suka datang Sabah. Sebab biasanya, pergi ceramah pun dapat seafood. Biasanya. Dah, saya ni cuba nasib macam ni, Tuan. Mana nak dapat kan, tengah-tengah hari susah nak dapat kan. Tapi bak kata, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan ni. Tinyau-tinyau dalam tu ada tak? Adalah saja je. Saya bergurau. Tapi betul. Kita gemar macam tu. Kita terlupa apa yang kita nak. Manusia ni gemar nak sesuatu, tapi bila dapat dia terlupa.
Itu sebabnya kita tengok dalam bab bekerja ni kan, integriti ni kita tengok. Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Dia tak kira, lantak lah orang nak cakap apa. Susah ni, susah. Bab integriti ni susah. Nak pula melibatkan yang terbabit dengan saudara mara. Susah. Yang datang pula pak saudara minta tolong. Susah. Itu sebab kita minta tolong. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah daripada ujian macam ni. Susah. Saya dulu masa bekerja, pernah satu ketika anak saudara minta kerja. Anak saudara minta kerja, minta jawatan bukan jawatan orang lain. Jawatan bawah seniaan saya ni. Penguatkuasa. Suruhlah minta jawatan lain. Masalah dia pakai kabel yang paling sulit untuk ditolak. Dia pakai mak saya. Mak saudara saya beritahu kat mak saya, ni anak buah kau ni minta kerja ni, kau ni dia minta tolong kau. Alamak, macam mana nak tolong mak? Takkanlah nak kerja ni, kita interview, kita yang proses, mana boleh. Itu mak tak tahu, mak sampaikan aja. Itu cakap mak. Saya pun macam mana lah nak buat ni. Jadi makcik saya ni berharap. Jadi memanglah nak jadi penguasa bukan senang kan. So adalah prosedur dia. Kena lari dekat stadium berapa round. Kemudian kena ada latihan, ada ujian fizikal dia lagi. Kemudian ada ujian bertulis. Lepas pula ujian fizikal tu, dah kena tapi-tapi ujian fizikal, lepas pula ujian bertulis. Akhirnya dia masuk dalam senarai 30 yang akan ditemuduga. So saya terbabit dengan temuduga. Saya tak boleh tidur malam tu. Besok tu nak interview dia. So apa yang berlaku? Saya cakap dengan Nazrin yang jaga bilik temuduga tu, saya dengan dua pengarah. Masa tu pengarah Jabatan Khidmat Pengurusan dengan pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa dan juga Setiausaha. Panggil. Nazrin, kau jaga senarai nama kan? Okey, nanti kalau senarai nama sipulan ni, nama anak saudara saya tu, sampai nama dia ni sebelum panggil dia masuk, tolong maklumkan kat dalam bilik temuduga ni dulu. Okey. So, bila dah sampai nama tu, seorang masuk, sampai turnnya, tuan, lepas ni yang nama yang ni akan masuk lepas ni. Saya pun maklumkan kepada semua panel. Saya declare kepada semua, calon selepas ni akan masuk adalah anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dekat dalam bilik ni. So saya serahlah kepada panel-panel lain untuk buat keputusan yang adil. Sebab kata Lord Denning, justice is not only be done but must be seen to be done. Keadilan bukan hanya dilakukan, tapi mesti dinampakkan, diserlahkan yang ianya dilaksanakan. So saya duduklah kat luar. Dah interview. Lepas 10 minit, saya dipanggil masuk. Okey tuan, dah settle. Saya pun masuk dalam. Saya tanya yang lain. Macam mana? Oh, tak layak. Kenapa? Saiz tak cukup. Kenapa? Tak boleh jawab soalan yang kita tanya. Okey, saya pun tulis. Tak layak. So dia tak dibagi markah lah. So saya tolak aja. Tetapi ia tidak berakhir di situ. Mulalah mak saudara saya bersyair, sampai hati kau, aku bela kau daripada kecil bagai menatang minyak yang penuh. Semua keluarlah cerita tu. Itulah harganya integriti. Itu makluman semua. Tetapi alhamdulillah, selang beberapa bulan, dia ni anak saudara saya ni dapat kerja lain lebih baik lagi, pangkatnya lebih baik, dah kahwin dah pun sekarang dah ada anak 2-3 orang dah. Bahagia. Sebenarnya kena kita percaya rezeki, tak ada rezeki sini, ada rezeki tempat lain. Itu je. Dan rezeki tidak semestinya naik pangkat, kan Tuan Syed? Tak semestinya. Hari ni dia je kena tembak ni. Tak. Rezeki tak semestinya naik pangkat. Rezeki tak semestinya duit. Rezeki tak semestinya. Ada orang direzekikan kahwin. Kahwin tu pun rezeki. Kan? Saya tak cakap berapa. Sekarang ni lah dah kahwin belum? Dah kahwin. Rezeki dah tu. Ada orang tak. Siapa yang belum kahwin? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa belum kahwin? Yang bujang isteri tinggal kat rumah jangan cerita kan? Tak, yang perempuan. Ramai belum kahwin? Oh, yang belakang sana. Okey. Oh, memang yang dah kahwin, yang belum kahwin tak boleh duduk tengah ni lah. Semua duduk belakang. Okey.
Lelaki belum kahwin? Ya dia. Maknanya mereka belum ada rezeki kahwin, tapi Tuhan bagi rezeki jaga mak ayah sampai ke tua ni. Nampak tak? Ada orang rezeki bab kahwin ni, saya selalu bagi analogi macam jambatan. Ada orang jambatan dia pendek, terus dapat jodoh. Ada orang jambatan dia panjang, dia lambat kahwin, tapi bila dapat yang terbaik. Ada orang jambatan dia dalam pendek, banyak kali pula tu. Contoh. Kan? Tak nak bagi faham masuk rezeki. Kan? Itu masuk rezeki. Macam contoh hari ni kan, rezeki dapat tengok Samsung debat depan-depan. Ada orang boleh rekod, saya nampak tu dia rekod. Kalau aku tahu tak aku bawa tripod, penat nak cecah-cecahnya dah. Lepas tu gelak kena tahan lah tu. Takut masuk gelak ni dekat telefon tu, kesian aku tengok. Kalau siapa ada tripod tolonglah kawan kita, kesian pula aku nampak. Tak adalah. Kan? Jadi integriti ni, itu saya cerita tadi. Makna kata yakin rezeki kita. Macam dulu kan, bila bekas Perdana Menteri kita diumumkan, bagi menghargai jasa penyawat awam, maka diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Masa tu ada 3 respon penyawat awam. Saya penyawat awam, saya tahu lah kan. Yang pertama, respon yang pertama, baik tak payah, RM700. Respon yang kedua, okeylah, daripada dulu 500 dapat 700 naik 200, okey tu. Yang seorang tu pula berlari pergi mesin ATM cucuk, tak ada pun, belum lagi, baru umum. Sebab pada orang yang ketiga tadi besar sangat nilai 700 tu kan. Dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak-koyak. Dia dah janji nak bawa anak isteri dia makan dekat restoran makanan sedap dekat atas hilltop tu. Kan? Saya dah kata saya suka seafood. Kan? Setakat nasi goreng tak payah bagilah kan. Dah contoh. Hasil paling tinggi dalam negara tu. Kau bagi aku nasi putih dengan telur apa benda? Tak adalah saja gurau. Belajar syukur Ustaz, syukur katakan. Tak adalah gurau. Tapi betul. Rezeki Tuhan bagi macam-macam. Tapi rezeki kita kerja di custom. Jangan baca rezeki tu dulu. Saya cakap tu terang. Siapa yang kerja dekat custom? Ni cerita pasal kewangan cerita. Kerja kat custom. Percaya cakap saya, korang takkan kaya. Saya nak tengok muka tu. Ada seorang tu tahu, tak bercakap tahu. Bukan macam tu maksud saya. Tapi maksud saya ni adalah, kaya itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Katalah Tuan Haji Nasir kata, saya ini sonok sangat Samsul Bak datang. Penceramah yang hebat, dia kata tadi kan. Dengan ini, buatkan saya gembira sangat. Saya umumkan, semua staf yang hadir pada hari ini, kita akan bank in kan dalam akaun masing-masing sebelum pukul 5 petang ini. Sebanyak, ni contoh tau, kau jangan tuntut ni, contoh tau. Saya sumbangkan, setiap staf tak kurang, setiap seorang saya akan berikan RM300,000 setiap seorang. Aku cakap contoh je kau tu, kenapa? Contoh. Okay, saya nak tanya. Puan, puan yang hujung tu? Ya, yang depan tu. Ya puan. Tak ada orang lain hujung puan. Saya nak tanya, 300,000 dah kaya ke belum? Saya bukan tanya cukup ke tak. Saya tanya, dah kaya ke belum 300,000 cakap? Belum. Tuan, yang hujung tu tuan. Kenapalah aku? Dia kata. Kan tuan? Rasa 300,000 dah kaya ke belum? Sudah, tengok. Beza perempuan dengan lelaki. Kau nampak tak? Tu aku malah cakap. Lelaki ni 300,000 tu, alhamdulillah kaya dah tu. Dia tadi yakin tu? Belum. Kau nampak cakap apa? Walhal 300,000 sebab apa? Sebab kaya tu subjektif. Maknanya pada puan ni tadi belum. Puan apa nama puan? Mimi. Puan Mimi tu belum kaya lagi. Sebab yang ada dalam bank lagi banyak benda. Tak heran lah aku. Contoh simpanan ni kan.
Betul. Tapi pada orang lelaki memang macam tu. Orang lelaki memang macam tu. Dia memadai. Kan? Jangan orang perempuan fikir orang perempuan aja. Lelaki pun ada perasaan tu. Saya boleh tengok cerita Aish Martin dengan Bella tu. Itulah, dalam hati ada cinta pun. Cinta tetap ada. Macam tu ambil korang. Aish lah. Dalam babak tu banyak-banyak orang perempuan tak boleh terima maaf lelaki. Tak boleh lah. Jangan cari saya lah. Saya tak boleh maafkan awak. Lepas tu orang tu share. Tak boleh lah. Tak boleh. Cik tak boleh je. Orang perempuan mungkin boleh memaafkan. Tapi tidak melupakan. Alah nyampahnya aku. Kau ingat jantan ni apa kau cakap? Laki pun ada perasaan tu. Saya pun tak tengok orang share dalam TikTok je. Nah, kita tengok. Tu sebab maksud saya tadi. Kita kalau bekerja nak kaya. Bukan di sini. Keluarlah. Pergi berniaga. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Rupa-rupanya Nabi dah sebut, Prophet Muhammad sebut. Yang ni pun non-Muslim boleh ambil ayat ni. Prophet Muhammad beritahu apa? Anak-anak Adam, makna manusia ni, bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu sebab kita tengok orang yang terima rasuah tak pernah cukup. Rasuah bukan sikit-sikit. Kan? Berjuta. Lepas tu, package pelancongan. Dia bila nampak tu sampai dah kelabu, dia dah tak nampak dah ada betul masalah. Ambil. Kan? Benda yang ditipu tu benda besar. Kan? Bukan benda kecil. Benda besar tu barang yang terlalu besar. Bayangkan. Peluru boleh tipu. Contohnya lah. Senjata. Macam mana benda tu boleh tipu tu? Lepas tu dengan duit, dengan cash, dengan apa kan. Contoh kan. Saya tak sebut department mana lah. Ni kita mengikut general lah kan. Kemudian dengan handphone lagi. Handphone paling mahal tau. Handphone apa? Handphone apa? Kau jangan perasan lah iPhone kau pakai tu mahal. Handphone yang paling mahal jenama Vertu. Dekat Malaysia Vertu ni paling baru. Paling apa? 25 ribu satu unit. Kau perasan. Kau sorok iPhone kau tu. Betul. Masa rampasan dibuat, bayangkan. Sampai banyak tu dia, macam mana dia tak boleh fikir ke orang akan tahu. Orang akan jumpa benda tu. Dekat dalam almari, jumpa ni, jumpa bon-bon, jumpa, ya Allah Akbar. Nak cakap apa? Nampak tak? Sebab apa? Sebab manusia ni, kalau bagi 2 lembah emas, kata Prophet Muhammad, bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Apakah dengan bila cakap tak pernah cukup, tiba-tiba pula 300 ribu nak cakap kaya? Kan, Puan Mimi? Iya. Tetapi, ada pula tetapi dia. Prophet Muhammad juga bagi tahu, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. So kita akan cakap, oh aku kerja custom, confirm halal. Siapa cakap? Siapa cakap kerja custom confirm halal? Siapa cakap kerja kerajaan confirm halal? Ialah makan gaji, Ustaz. Persoalan yang nak kita tanya, bagaimana kita nak menghalalkan rezeki yang kita cocok pada setiap bulan tu? Atau kita transfer, nak bayar bil tu. Macam mana nak halalkan dia? Mestilah melalui kerja kita, SOP kita, file meja kita, manual prosedur kerja kita, semua kita kena patuhi. Tu sebabnya kalau kita tengok kan, integriti ini membawa maksud, dia berasal pada perkataan integer, iaitu dia merujuk pada istilah kejuruteraan binaan bangunan, integer, yang membawa maksud kekukuhan dan keutuhan. Itu sebab definisi integriti adalah kekukuhan, keutuhan, ketulusan dan juga kesempurnaan. Kekukuhan, keutuhan, ketelusan dan juga kesempurnaan. Itu integriti. Jadi segala benda-benda baik adalah integriti. Walaupun ada orang yang memerhatikan atau tak ada orang memerhatikan, maka dia tetap sama dalam keadaan yang baik dan mematuhi peraturan. Dan tidak akan berkompromi dengan perkara yang melanggar nilai moral, etika. Itu sebab cerita tadi, kadang-kadang ada bos, semua jadi baik. Tapi bila bos tak ada, belum tentu kita jadi baik. Ada satu restoran, tokek tu duduk kat cashier, dia jadi baik. Tetapi bila tokek dia tak ada kat cashier, dia tetap baik. Sebab ada CCTV.
Dia tahu mungkin bos dia tengah tengok daripada ni. Mungkin juga. Jadi makna kata kalau kita ni siapa yang akan monitor kita? Tuhan nampak apa yang kita buat. Kerja kita macam mana. Tu sebab macam kita bawa kereta, tiba-tiba di tengah malam pada jam 12 tengah malam, kita berhenti di depan sana di traffic light simpang 4. Pada ketika itu ada kiraannya 120 saat lagi. 119 saat lagi, 118 saat, 117, 116. Tengah malam pukul 12 tak ada satu umat pun. Kamera pun tak ada. Yang ada cuma seekor anjing yang memerhatikan. Soalannya, adakah kita akan tunggu kiraan tu habis hijau baru jalan? Ataupun kita akan terus je, kebetulan kamera pun tak ada? Sila jawab dengan jujur. Apa dia? Tunggu ukur terus. Siapa tunggu kat tangan? Yelah je. Kan? Kebanyakannya akan terus pergi. Siapa yang akan terus? Oh, yang tunggu pun tak ramai. Yang tu pun tak ramai. Yang lain saya andaikan menetap terus kat situ. Payah sangat. Ya, tapi betul lah. Itulah ujian integriti. Ketika saya berceramah di Melbourne, bukan di Mengayau, di Melbourne. Orang cakap Melaka, bukan Melbourne, Australia. Berlagak pula. Tak adalah. Masa saya ceramah di Melbourne tahun 2019, saya ceramah, saya pergi sana 4 hari. Hari pertama saya pergi, kemudian wife saya dengan mak saya datang kemudian. Dia datang hari kedua. So bila sampai di Melbourne, mereka duduk di bilik, saya ceramah. Kemudian di hotel, mereka nampak ada fresh mart dekat depan hotel tu. Dia pergilah nak melintas jalan. Bila nak melintas jalan, tak ada traffic light pun, tak ada traffic light yang untuk melintas tu. Tak ada pun nak tekan yang gambar berjalan tu, tak ada. Kan? Gambar berdiri, lepas tu gambar berjalan tu, tak ada. Yang ada zebra crossing je. Bila nampak kereta daripada sana, so mak saya dengan isteri saya dia tunggu. Bila tunggu, kereta tu berhenti. Kemudian kereta semua berhenti, beratur belakang. Mak saya tanya, kenapa dia orang berhenti? Sebab tadi laju kereta tu, betul berhenti. Yang menyebabkan mak saya tanya tu, kenapa dia orang berhenti? Sebab reaksi muka orang dalam kereta, yang bawa kereta tu, tak ada pun. Tak ada, dia macam ni je. Dia buat-buat. Dia tak ada respon apa pun. Dia duduk je buat hal sendiri kat dalam kereta. Lepas tu isteri saya kata, mak, dia suruh kita melintas ni, mak. Jadi, mak saya dengan ni pun melintas. Melintas, betul habis melintas, semua jalan macam biasa. Dia tak ada horn pun. Pin, cepatlah. Tak ada. Itu memang tak berlaku di Melbourne dan tak berlaku di Kota Kinabalu. Tak berlaku. Makna nak bagi tahu, macam tu sekali nilai adab yang ditunjukkan. Tuan Haji Surani di Melbourne, dia bawa saya. Haji Surani nama dia. Dia ada Singaporean yang dah lebih 25 tahun duduk dekat Australia. Anak-anak pun besarkan sana. Bawa kereta. Dia saya cakap dengan saya, Ustaz tengok saya overtake tau, dia kata. Overtake tak bagi signal. Tiba-tiba potong, pancung macam tu, masuk. Rasa-rasa apa berlaku? Kita target, orang akan horn, orang akan marah, kan? Zoom dia buat. Kereta tu break belakang. Dia bagi signal. Dia pergi dalam. Tak ada pun. Tak ada. Terus dia jalan. Muka tenang. Macam tu sekali. Bayangkan tuan-tuan. Inilah yang saya kata tadi. Ini nilai-nilai integriti ini ada kaitan dengan diri kita, kekukuhan, keutuhan, kesempurnaan. Sempurnanya baik betul. Kenapa baik macam tu sangat? Itu adalah merupakan nilai integriti. Jadi, apabila kita nak berintegriti ini, kita kena faham apa nilai-nilai yang kena ada. Pertama, kita kena jujur, jangan menipu. Terutama dalam instrumen kewangan, jangan tipu. Melibatkan klaim, jangan tipu. Jumlah yang kita rampas, kita sita, jangan tipu. Jangan kita pusing-pusingkan tu untuk kepentingan diri. Tak perlu. Tolong jaga. Jujur. Jangan tipu klaim. Overtime, mileage, jangan tipu.
Sebab claim mileage dengan overtime tidak menambahkan pendapatan. Dia hanya cover sebahagian daripada expenses yang kita dah keluarkan sendiri. Itu sebenarnya. Tipu claim buat apa? Overtime. Bukan boleh kaya dengan overtime. Tapi kalau menipu, mungkin kaya. Tapi tak berkat. Buat apa? Tipu mileage. Buat apa? Cakap je dengan jujur. Bagian kewangan katanya, kenapa claim ni berbeza-beza sedangkan semua kita buat kursus yang sama? 5 orang pergi kursus yang sama, yang seorang tu lain klaimnya lagi tinggi. Kenapa? Jawab dengan jujur. Jangan marah macam duit mak ayah kau. Sebab bukan duit mak ayah dia lah. Dia tanya soalan tu, kenapa klaim berbeza? Jawab dengan jujur. Saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu je saya pusing 3 kali. Yang manakah yang harus kutuju? Yang mana harus kutuju? Dah menangis di tepi roundabout tu dah. Kan? Itu yang mileage dia tinggi tu. Orang perempuan kan macam tu. Ini masalah bila tengok map ni. Tak tumpah hal. Orang lelaki, dia tak nak bergaduh dengan isteri dia, biarlah dia bawa kereta dan dia tengok map. Biarlah. Jangan bagi orang perempuan tengok map. Lain. Okey. Orang perempuan tak tahu. Dia tak boleh. Dia tak boleh buat ni. Perbandingan antara yang kat ni dengan jalan tu dia susah sikit. Belum. Depan lagi, depan. Iya, la ilah Allah. Saya tengok map kan, depan lagi. Betul kan? Dalam ni kata macam tu. Ya, macam tu. Tu masalah. Tu yang bergaduh orang kata tu. Jangan tipu klaim. Jujur. Kalau tak tahu prosedur, tanya. Kalau tak sure, jangan sampai kita melanggar peraturan. Yang kedua, jaga amanah. Apa yang patut dibuat, apa tak patut dibuat, amanah. Kan? Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Saya yakin tidak ada agama yang mengajar tentang amanah ni, tak mengajar suruh kita tak amanah. Tak ada agama pun ajar tentang tak amanah. Maka dalam hadis Nabi sebut, tidak beriman orang yang tak jaga amanahnya dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Itu Nabi sebut. Janji kita dah buat, nak kerja betul-betul. Betul tak? Seterusnya yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita dalam organisasi nak berjaya, janganlah. Kalau banyak kes-kes yang berlakunya tangkapan, SPRM dan sebagainya tu, bukan punca daripada luar. Kebanyakan punca daripada dalaman organisasi sendiri. Itu sebab saya pernah bagi talk dulu untuk KPDN KK, entahlah KPDN KK, KPDN NCP, kata dia lah nama dia. Kejap tukar, jam macam tu, jam macam ni, ikut menteri kan. Saya masa tu saya bagi talk, bicara integriti, notah bertindih apabila kain telondeh, tu tajuk dia. Apabila kain telondeh. Apa maksud apabila kain telondeh tu? Maksudnya, contoh kita, katalah ni buku lali, saya tahu ni tangan. Tapi katalah ni buku lali, kita ada ruam kat buku lali tu. Kemudian kita biar dia akan merebak. Tu sebab kita ada unit audit dalam. Tu sebab kita ada bahagian kewangan kita sendiri. Kita akan semak mana benda tak ikut prosedur, kita kena tegur. Daripada awal kita kena buat sendiri. Jangan biarkan ruam tu dah merebak. Bila ruam tu dah merebak, benda tu sampai ke SPRM, sampai kepada audit negara. Contohnya, sampai pada pihak-pihak tertentu, pihak ketiga. Dia tak kesian dah masa tu. Itu dilondehkan kain tu, habis semua departmen. Patut tengok ruam tu je. Habis semua kena. Tu sebab kalau boleh settlekan pada awal. Tu sebab jaga hubungan satu dengan lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kalau jatuh menjatuhkan, yang rugi siapa? Kita juga. Organisasi kita yang rugi. So apa benda yang kita kena buang? Dalam organisasi ni nak buang apa? Buang perasaan tamak. Jangan tamak. Faham orang perempuan? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak? Faham tak? Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham tak? Orang lelaki diam, saya tanya perempuan. Faham tak? Setuju tak? Cuba, tak, maksudnya jangan kita tamak ni, tapi kongsi tak apa, makna bagi, sumbangan, bantu, sedekah. Faham? Jangan sangka buruk. Ini Samsul lain yang Samsul debat yang kena. Sangka buruk manjal. Sol. Tapi betul, ya. Jadi sekarang ni pertama, jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong dengan pangkat sampai masa pencen. Saya dah bersara dah. Tuan Haji, saya dah bersara dah. Saya dah ada kad pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10%.
diskaun pesara. Cakap apa? Pergi kat pejabat kerajaan urusan ada lain ni. Kategori pesara. Masuk kena pesara. Muda ni pesara. Kena sound. Iya. Betul. Nampak macam mana? Saya dulu bersara salah satu sebab integriti. Bersara sebab integriti. Saya dulu ambil cuti tanpa gaji selama setahun untuk jadi penceramah. Nak cuba dulu jadi konsultan. Pumpang. Tak sampai setahun, bos dia panggil. Balik pejabat balik. Banyak benda tak boleh settle ni. Sebab second man, bila bagi advice tak sama dengan saya bagi advice. So, saya baliklah kerja balik. Bila saya balik kerja lagi teruk. Pagi kerja, malam ceramah. Pagi kerja, malam ceramah. Kalau pergi Sabah, Sarawak, ambil cuti. Pergi Sabah, ceramah. Pergi Sarawak, ceramah. Sampai satu tahap, aku dah tak tahu dah mana satu part time. Sudah jadi pengarah pula part time. Itu saya ambil keputusan bersara. Atas rasa integriti, saya ambil keputusan bersara. Bersara pilihan. Ambil option. Saya bersara awal. Umur saya 39 tahun, 38 tahun saya dah bersara. Bersara. Cukup kan. So, ramah lah. Itu yang kita jumpa. Betul. Jadi itu sebab jangan kita sombong. Nak sombong, saya penceramah sombong. Tak payah sombong. Sampai masa besok Samsul Debat pun tak ada. Dia ganti dengan lain. Samsul Debat, Samsul Debit, Samsul Debuk semua ada. Samsul Sebat pun ada katnya. Tak tahu. Sampai masa. Siapa sangka? Pengarah. Kan penolong ketua pengarah custom ni bertukar-tukar lah. 2 tahun sekali tukar, 3 tahun sekali, 4 tahun, 5 tahun tukar lagi. Akan bertukar. Kan? Tiba-tiba jawatan tu Timbalan Pengarah Custom Operasi Perkhidmatan Teknik. Tiba-tiba Tuan Syed Patra dapat. Patra ke Petra? Patra. Patra. Tahniah. Betul. Sampai masa dia mungkin tinggalkan jawatan tu, naik pula pangkat lagi. Mungkin. Itu sebabnya kita kata sementara. Ingat tak satu ketika dulu dekat satu negara tu, satu kali mengundi 3 Perdana Menteri dapat. Mana menunjukkan apa? Betapa sementaranya. Kan? Tak ada siapa sangka kan? Hari tu lagi pula, kita pilihan raya baru ni, pun pelik juga. Dia pangkah ni, dia tak nak tu. Orang ni pangkah ni, tak nak tu. Dua-dua dapat. Orang cakap apa tuan-tuan? macam pergi pasar raya lah, beli barang ni, tak nak ni, tak tahu pula dapat free gift. Macam tu lah lebih kurang lah. Saya tak cakap sesiapa ni tak ada. Tak, nak bagi tahu kuasa Tuhan ni. Sebab jangan sombong-sombong. Penyanyi tu hebat macam mana pun, sampai masanya minta nyawa, masuk ke Gavaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak sampai. Engkau lah. Mana tahu dia lagi. Tak boleh lagi lah. Dulu note dia sampai ke langit. Kalau dia paksa juga ikut sampai ke langit tu, dengan dia ke langit. Tak boleh dah. Tak usah lah. Dulu berlakon jadi hero, sampai masa jadi ayah. Amitabh Bachchan dulu jadi hero. Apa cerita berlawan dia tak lawan. Semua Amitabh Bachchan. Sampai masa jadi atuk dia. Masa berlalu. Betul tak? Masa berlalu. So nak sombong buat apa? Dulu saya datang KK. Saya ingat mula-mula saya datang KK dulu. Dulu masa saya datang, saya tengok satu rumah tu lawa betul. Sekarang dah buruk dah rumah tu. Ada rumah lain yang lagi lawa. Cantik lagi rumah tu. Ya. Itu sebab saya kata, sementara tak usah nak belagak. Pakai kereta baru, tengok geng-geng custom. Tengok parking kat luar. Kau tengok kereta dia. Berapa lama baru kereta tu? Lepas 2-3 bulan orang tak peduli dah kereta tu. Ada kereta lagi baru lagi keluar. Ada kereta lagi baru lagi keluar. Betul tak? Motosikal lagi lah. Tak sampai seminggu orang muak dah tengok motosikal tu. Betul tak? Iya. Pengantin baru. Berapa lama saya baru? Dulu masa sebelum kahwin bukan main lagi. Kahwin hari pertama tengok dia kata orang perempuan ni. Dia balik petang kan, dia balik kerja orang perempuan yang bertudung dia tengok. Dia sampai kat rumah kembang, dia pakai baju binatang. Dia mula cari habitat dia. Dia gelak lah, sebab betul. Yang suami tu menjelma.
Dulu kan main lagi. Assalamualaikum. Jadi lah nampak Samsul. Ustaz. Sihat ya Ustaz. Dia balik rumah, dia dah buka tudung nak kemak-kemak. Kau ingat dia cakap lembut lagi? Pergi mandi. Astaghfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara dia. Marah anak tak ingat dunia. Betul, hilang dah. Kemurnian dia tadi tu hilang. Tak sah sombong. Berapa lama rasa baru? Sampai masa akan jadi lama. Betul tak? Dia simple je tak? Saya bagilah tips sikit. Baik dalam bekerja. Baik dalam rumah tangga. Baik dalam perhubungan. Dengan mak ayah. Dengan bos. Organisasi. Pejabat. Nak bahagia dalam semua ni satu je. Banyakkan memberi daripada menerima, kita akan bahagia. Saya mendedikasikan kehidupan saya dalam dunia custom ni. Itu sebab saya bahagia. Kadang dia kerja teruk ni, tak naik pangkat pun, tapi dia ikhlas, dia akan bahagia. Cakap saya. Orang perempuan hargai suami. Saya banyak dapat aduan. Orang lelaki kadang-kadang dalam bilik lah, kalau dia nak sesuatu tu macam minta sedekah. Nyawa perempuan tu nice. Banyak orang lelaki menderita sebab tu. Betul cakap. Yelah, kadang orang perempuan ni dia ingat orang lelaki ni kena minta persetujuan dia semutlak je. Dia ada kuasa. Cubalah faham, orang lelaki tu mustahak kat dia tahu. Macam buat surat lah, dengan segala hormatnya merujuk pada perkara tersebut di atas. Saya dengan ini memohon satu segmen bersamamu mulai jam 9 malam sebelum jam 11.30 malam. Adalah diharapkan pihak puan dapat memberikan persetujuan dengan kadar segera. Sekiranya persetujuan tidak diberikan, huru-hara malapetaka akan berlaku dalam rumah tangga kita. Jawapan segera dari pihak puan sangat dialu-alukan. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minit apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Kau hajar ni. Tak, saya tanya terang-terangnya orang perempuan. Saya kata dalam perhubungan tu kan, dalam banyak keadaan suami minta ke sendiri minta, cakap. Dan kebanyakannya suami minta ke isteri. Perempuan jawab. Suami. Orang lelaki dalam banyak keadaan kita minta ke dia minta? Kita sedih. Malam ni berubah. Sayang, malam ni abang ada operasi, mungkin lambat sikit balik. Abang jangan lambat, malam ni. Dia kena macam tu, faham? Jadi pada yang duduk seorang-seorang yang tinggal kat Sungai Petani tu, minta maaf lah. Agua. Tapi betul. Benar banyak. So, dalam tu jangan sombong-sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Kawan naik pangkat, kita support, jangan kutuk. Faham tak? Dia tanda-tanda dengki dah ada dalam hati adalah apabila rakan sekerja kita dapat sesuatu, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar dia naik pangkat. Tahu tu, dengar dah. Mana confirm dengki ada. Dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dengar anak dia dapat semua A peksa. Oh ya ke? Baguslah, ramai lagi bukan dia kan. Ramai lagi. Mana tak rasa apa, mana dengki dah ada. Tapi kalau dia kata, dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu, confirm dengki, confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu, dengki. Dengar anak dia dapat semua peksa, macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Dia patut macam, dengar sahabat kita Tuan Syed Patra tu naik pangkat. Iya ke? Ya Allah, senang nak minta tolong dengan dia kan? Macam tu. Dengar dia boleh kereta baru. Ya ke? Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang. Boleh kita tumpang dia, tak isi minyak, bawa tidur.
Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa. Ya ke ada juga anak staff kita yang pandai-pandai? Macam tu. Maknanya positif. Faham? Kita rasa gembira. Faham tak? Dengar-dengarnya Abang Haji tu lah. Abang Haji mana? Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Nampak dia positif. Biarlah dia kahwin. Salah ke dia kahwin? Elok lah. Dia kan dah lama duduk seorang. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Suami 85, isteri 25. Tak terangkat kening. Cuba cakap yang baik. Alhamdulillah. Dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Ni kadang ada orang perempuan yang mulut jahat ni kan kadang. Malam pertama mati tu. Jangan. Jangan. Tak baik. Banyak lagi benda baik boleh cakap. Kenapa kau bantai dia macam tu? Kalau kau tak puas hati, kau tanya perempuan tu. Dek, nak tanya sikit. Kenapa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Umur dia dah 85. Macam mana kau boleh suka kat dia? Pertama, dia romantik. Makan bersuap. Kena beli suap tu. Abang tu telinga lah. Teruk betul rabun tu. Abang sinilah kadang macam tu. Bila makan candlelight. Tengah hari. Candlelight dengan lalat tu kan. Kau baik-baik kak minum penyembuh kan. Kau baik-baik. Kan. Lepas tu kan, setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dah dia pekak tak terdengar kena balas apa. Kan. Kau golak ke sawan tak? Kau sabar. Tapi betul. Jangan kita dengki dengan orang. So, tanggung sasi. Seterusnya apa? Seterusnya apa yang kena ada adalah kita kena percaya pada hikmah. Aku kerja gaji rajin. Bayangkan, tanyalah Tuan Haji Nasir tu kan. Berapa puluh tahun dah servis? 30 tahun lebih dah. 33. Bayangkan, 33 tahun. Macam baru semalam kerja. Tanyalah. Tukar sana, tukar sini, tukar. Ya Allah, dah nak pencen. Dan bila kita bekerja, akhirnya, apa dia? Bukan tak ada ujian tau. Tuan Haji Nasir ni, ada ujian dia. Orang macam ni, orang tuduh macam tu, orang cakap macam tu. Biasa. Tapi akhirnya hikmah dia apa? Akhirnya dapat menuju ke pencen tu dengan tenang. Kita bekerja ni, rupanya Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi keluarga kita bahagia. Tuhan bagi ni. Tuhan bagi anak berjaya. Tuhan bagi isteri yang baik. Tuhan bagi macam-macam. Tanpa kita sedar sebenarnya. Percaya pada hikmah. Bila aku kerja rajin-rajin ni, ada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selautan garam terasa tawar. Itu sebenarnya. Maka kita akan boleh hadapi semua tu. Percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Bertanggungjawab. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Kalau salah sini salah, kena mengaku. Oh, ni silap saya. Kita betul kan? Kadang ada sikap. Oh, ni bukan salah aku, ni salah dia. Oh, tak tahu file ni, tak tahu kenapa dia letak atas meja saya. Patutnya dia punya kerja. Ni bukan kerja saya. Apa salahkan saya? Saya memang tak tahu benda ni. Dia letak atas meja saya, letak. Saya biar. Saya tak tahu lah kenapa dia letak atas meja saya. Nampak tak? Salahkan orang. Macam cerita bangau, oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus orang perempuan? Ikan tak timbul. Orang lelaki, kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang orang perempuan? Kebau lembu tak makan. Orang lelaki, kenapa kebau lembu tak makan? Sakit perut. Kenapa perut sakit orang perempuan? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah orang lelaki? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah orang perempuan? Hujan turun. Kenapa hujan turun orang lelaki? Katak panggil. Orang perempuan, kenapa katak panggil? Ulah nak makan. Jadi mbak, berbanggalah kita. Wahai Tuan Haji Nasir. Sebab staf kita ni semua ingat lagi lagu tu. Saya saja cuba tadi beria ni mengingatkan. Lepas ni apa. Kan. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, sebenarnya nak beritahu tentang betapa binatang ni pun menyalahkan ni. Tapi akhirnya ada satu binatang yang paling bertanggungjawab. Namanya ular. Dia tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Maka ular jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya, memang makanan aku. Dan rakaman di hujungnya telah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata.
Tanya. Tanggungjawab. Seterusnya, respon positif. Apa juga perkeliling, skala. Apa juga perintah-perintah baru yang suruh kita buat sebagai staff, terima dengan lapang dada, positif. Dan seterusnya, ikhlas dalam kerja. Sebab bila ikhlas, macam-macam Tuhan akan bagi kat kita. Kadang-kadang 10 benda kita nak dalam hidup kita, Tuhan dah bagi 7, tapi kita sibuk petikai 3 yang kita tak dapat. Menjadikan kita sebahagian pada manusia yang tidak bersyukur. So dalam bekerja betul-betul. Buat apa aku kerja? Bukan aku naik pangkat pun. Lah buat apa aku kerja? Bukannya aku dapat anugerah khidmat cemerlang pun. Mesti dia, tah dia marah. Bukan apa sangat pun APC, anugerah khidmat cemerlang. Cuba cerita dengan saya, APC tu dapat apa perempuan? Pertama, jangan nampak sangat aku nak duit tu. Pertama, sijil. Duit tu ringan, faham? Orang perempuan kau tengok, patutlah 300,000 tak kaya lagi. Aku tanya, yang pertama apa duit? Sampah. Sijil penyertaan, sijil penghargaan tu yang kekal. Duit tu iringan. Duit. Mana bahagian HR? Bahagian HR mana? Tak ada datang. Tidak di mana? Angkatlah, takkan janganlah malu. Mana bahagian HR? Seorang je, belakang sana satu, sini. Tak, saya tak tanya apa-apa, nak tahu siapa je. Oh, baru angkat tangan. Oh, macam tu kau Okey, bahagian HR biasanya dia dah nampak dulu tau senarai penerima APC tahun tu. Atas kepala surat tu dia tulis sulit dan rahsia. Senarai penerima tap. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kenapa? Aku tak faham lah. Tahniah lah. Tahniah apa? Tahniah lah kau dapat APC tahun ni. Ya ke? Mana? Senarai nama kau dekat tangan aku. Betul ke ni? Betul. Tapi minta tolong ya. Jangan cerita dengan saya siapa. Sebab ni sulit dan rahsia. Akhirnya semua tahu tak? Tahu. Masa tu mulalah suara. Bila nak belanja. Itu yang muka dia bila naik atas pentas di Manugerah tu, muka tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Bukan banyak sangat pun. Kadang-kadang dia marah apa tau? Kalau khusus pergi Genting, kalau khusus pergi Singapura, kalau khusus pergi KL, hantar dia. Kalau khusus kat Beaufort, hantar aku. Aduh. Khusus pun jadi hal. Sabar. Saya dulu pernah kerja penyawat awam. Saya tahu dah gagam tu. Kalau dah rezeki tak ke mana-mana, kadang-kadang kita dapat khusus tempat lain. Kita dapat khusus ni. Biarlah khusus dekat-dekat, boleh balik rumah. Khusus jauh-jauh ni susah. Berjauhan dengan isteri susah. Berjauhan dengan suami susah. Betul tak? Betul. Kadang-kadang kita saja berdengki benda yang kita pun bukan suka sangat pun. Buat apa? Tak payah. Faham Ikhlas kita dalam bekerja. Seterusnya apa kita kena buat? Kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Kalau sistem kewangan kita ni dah upgrade, pakai sistem yang terbaru, pakai teknologi terbaru, kena guna. Orang pakai handheld. Orang semua boleh pakai sistem. Kita pakai sistem, aplikasi. Orang semua pun boleh nak check dia punya case dia apa semua. Dia punya case dia berkaitan dengan diri dia. Saya nak online, boleh check online. Kita pun kena ada online. Zaman dia begitu. Kan? Buat kata apa, Datuk Seri mendiang Datuk Seri SME Value dulu kan. Semua nak cepat. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Dia kata, nak berhenti postman tu. Gila betul. Hari ni pos semalam sampai. Macam mana buat tu? Bayangkan, aku dah post tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah. Rupa-rupanya maksud dia, hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Tapi itulah, semua nak cepat. Sekarang nak cepat. Bayangkan masa PKP hari tu kan, kita tergendala banyak perkara. Saya sendiri ceramah online. Saya yang tak biasa ceramah online, terpaksa ceramah online. Sebab kalau tidak, bayangkan, sebentar saya tak ceramah online, saya ceramah fizikal je. Maka 2 tahun lah Samsul debat jadi tak relevan. Saya dulu dah lah tak tahu, itulah telefon live, itulah telefon call. Dulu tak tahu.
Saya pasang-pasang, saya tekan on, saya pun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Untuk Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya, bayangkan tu, 2 jam ceramah. 33 miss call. PA telefon. Orang sana, apa tak start lagi ni? Dia kata. Akhirnya petang tu, ulang balik ceramah yang sama. Tajuk yang sama dengan suasana yang berbeza. Macam suasana nak mengumumkan puasa pada hari ni. Iya. Kita kena cepat. Sekarang semua orang beli handphone pun nak tengok teknologi dia macam mana, tengok kamera dia macam mana, tengok ni macam mana. Betul tak? Sekarang cepat. Kedua, kita kena hadir. Jangan ponteng kerja. Hadir kerja, jaga disiplin. Sebab bila satu hari kita tak datang, kita kena ingat. Tanya diri kita, aku ni ada menyusahkan orang ataupun membantu orang? Tanya balik diri kita. Ketiga, kita kena apply. Apa yang kita dapat, kita kena buat. Benda-benda baik, kita kena laksanakan. Benda-benda tak baik, kita kena tinggalkan. Itu apply nama dia. Ini zaman kita buat, bukan zaman kita cakap. Oh, kita akan pastikan, kita akan sentiasa menjadi penyawa awam, sentiasa patuh. Jangan cakap aja, kena buat. Seterusnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Peribadi. Kerja adalah kerja. Kalau ada masalah peribadi, tolong selesaikan. Jangan biarkan, selesaikan. Sebab dia akan efek kerja kita. Ada masalah rumah tangga, settlekan dengan perempuan ni. Settle dengan isteri kita. Settlekan dengan suami kita. Jangan biarkan dia mengganggu tugas kita. Sebab di Malaysia dia tak boleh elak. Di negara luar lain, di barat lain, dia boleh bergaduh tapi dekat kerja betul. Dia boleh. Ada setengah tu boleh. Tapi kebanyakannya memang tak boleh. Kita memang kena settlekan masalah peribadi kita. Okey? Seterusnya, sentiasa bersemangat untuk buat yang terbaik. Itulah integriti yang kita nak kejar. Sentiasa buat yang terbaik. Tak ada, apalah nantilah, esoklah, salin je lah kau punya. Tak boleh, buat yang terbaik. So dia organize, susun atur strategi. Kerja mana nak buat dulu, mana nak siapkan kemudian. Dan terakhir sekali, pastikan letakkan dalam ni, dekat dalam hati ni. Itu sebab Nabi sebut dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Maka ketahuilah sesungguhnya seketul daging yang dimasukkan adalah hati. Dan dalam hati ini tersimpul ada satu perkara yang kita letak dalam hati, iaitu niat. Setting apa yang kita nak buat dalam hidup kita. Kalau kita nak bersikap jujur, jujurlah. Kalau kita nak menipu, menipulah. Itu atas kita. Panggillah 10 penceramah dalam dunia ni pun datang ke custom. Tapi kalau hati kita dah letak dalam niat kita tak nak berubah, maka kita tak akan berubah. Kita akan tetap buat perkara yang sama. Dalam hidup kita ni, macam saya pesan tadi, jangan nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Tadi saya kata, Prophet Muhammad beritahu, cari rezeki yang halal, sungguh yang halal itu cukup buat kamu. Dan Prophet Muhammad juga beritahu, manusia yang paling kaya, maknanya boleh kaya? Boleh. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan bila kita nak kejar, jangan kejar kaya, tapi kejarlah keberkatan rezeki. Nak tahu rezeki kita berkat ke tidak? 7 tanda keberkatan rezeki. Yang terakhir saya bagi. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sikit cukup, banyak boleh bantu orang, boleh sedekah orang, boleh tolong orang lain. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Kita kerja kat sini, penat-penat balik, tenang hati, bahagia. Tu berkat tu. Balik rumah, abang penat sangat nampak abang. Abang duduk saya bancurkan air untuk abang. Abang nak kopi, tea, or mi. Oh, memang bahagia rumah tangga. Ini kena sama. Balik-balik. Balik-balik buat muka. Balik-balik buat muka. La ilaha illallah. Jangan macam tu. Balik-balik gembira. Bahagia rumah tangga. Bila balik suami menyanyi. Indah sungguh panorama. Isinya bagai pulau ni warna anak ulala gaduh. Ataupun suami balik, sayang, abang balik ni. Sayang, abang mau masak lah. Sayang tahu kan, abang kalau tak nampak sayang, hidup abang macam mana? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau suka ke tak? Kau cakap dengan aku.
kan. Abang, saya masak lah. Nak abang tolong ke? Tak payahlah abang. Abang pergilah siap. Tanpa biar saya masak sendiri. Oh, nampak. Iya. Ataupun suami nampak kan. Suami nampak isteri tengah basuh pinggan. Dia tu, sayang, tak ada. Saya pergi basuh bilik siap. Biar abang sambung. Dengan uniform ni. Tak buka lagi uniform custom ni. Sebab semangat baru naik pangkat kan. Contoh. Tak, saya nak tanya orang perempuan, suka tak kalau suami buat macam tu? Walaupun itulah sekali dalam 365 hari, tapi kita rasa tu mengembira sebab suami sanggup tu. Tak apa-apa, pergi, biar abang sambung. Tak tak? Iya, gembira. Kemudian apa lagi? Kan, kemudian mungkin, sayang, pergi bancuh air kopi. Abang dia bawa balik kuih ni, boleh kita minum sesama. Bawa balik kuih apa? Kuih lambang kasih sayang kita. Ada ke kuih lambang kasih sayang? Ada. Kuih couple. Kuih couple? Mana ada kuih couple? Cuba tengok. Punya kuih cakui. Kuih cakui kan macam couple tu. Bahagia. Ataupun suami balik, sayang, ni ambil ni. Abang dah booking dah. Pergi dekat spa muslimah tu, pergi dekat spa tu. Kenapa bang? Hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak kita abang jaga. Pergi je. Nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, pergi. Abang dah booking dah. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar macam tak ada. Abang ni, tak adalah, abang dah bayar dah. Ya, okey. Bahagia kan? Tu kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Tu pun tanda berkat rezeki. Anak kita dapat nombor 1 dalam kelas. Anak kita dapat semua A. 10 A daripada 9 subjek. Pecahan tak wajar. Yang anak kita berjaya. Menitis air mata seorang ibu. Bang, anak kita dah konvo bang. Tak sangka betul bang. Kau sabar sikit. Ini konvo tadika tau. Konvo. Sekarang ni tadika pun konvo nak macam mana? Menitis saya mata mak nak tengok anaknya konvo. Keempat, suasana tempat kerja, suasana kejaranan masyarakat. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kalau kat pejabat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, tu tanda berkat. Kemudian, yang kelima, apabila kita senang menjalankan perintah Tuhan, senang nak solat, senang nak puasa, senang nak bantu orang, senang nak sedekah, semua senang buat benda baik, itu tanda berkat. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je orang datang rumah, itu tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, itu tak termasuk. Tu kau yang order, faham? Mana Grab ke pun tak kira. Dan yang ketujuhnya, apabila doa kita seringkali dimakbulkan, itu juga tanda keberkatan rezeki. Tuan-tuan dan puan sekalian, ingat, kalau nak jalan laju, jalan sorang-sorang. Tapi kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Apa yang disebutkan oleh penolong ketua pengarah tadi, untuk kita jalan bersama-sama. Bukan jalan laju seseorang. Kita boleh jalan laju seseorang, tapi tak tahu pergi ke mana. Tapi kalau kita jalan bersama-sama, secara kerjasama organisasi, jauh yang kita boleh capai sebenarnya. Dan hidup kita ni antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D. Birth and death. Tapi antara B dan D ni, tengah-tengah ni ada satu huruf lagi. Apa? C. Kita ada choice. Hidupnya macam mana kita nak jalani. Kalau kita nak hidup dengan tak amanah, kalau nak hidup dengan cara nak makan rasuah, kalau hidup kita nak makan dengan makanan yang tak berkat, kalau nak hidup dengan keluarga kita huru-hara disebabkan oleh tidak adanya keberkatan, kalau kita nak teruskan dengan jasmani kita ni baik tetapi rohani kita ni tak sihat, percaya cakap saya, kita tak akan dapat ketenteraman jiwa yang kita kejar di dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Saya faham signal-signal yang diberikan itu. Cara dia memandang tepat ke mata saya tu, saya faham. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan ni bukannya nasihat untuk tuan-tuan saja, tapi untuk diri saya juga. Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.
Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak custom hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya.